Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Furqan bin Saleh, nomor metrik 049383. Insyaallah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk ijaz hazaf. Jadi ijaz hazaf ini terdiri kepada 3 jenis, yaitu hazaf mufrad, hazaf jumlah, dan hazaf jumal. Kita beri kepada hazaf mufrad. Hazaf mufrad ini bermaksud ialah satu patah perkataan atau ayat yang tidak lengkap dari sudut makna, seperti ayat qasam, yakni ayat sumpah, dan ayat syarat. Yang pertama adalah hazaf mubtada, yaitu qauluhu ta'ala wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yang bermaksud dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu. Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Jadi ayat yang dihazafkan di sini ialah hiya. Jadi ayat asal adalah hiya narun hamiyah. Seterusnya adalah wa qauluhu subhanahu fa qaulu sahirun kadzab, yang bermaksud itu seorang tukang sihir dan pendusta. Jadi ayat yang dihazafkan di sini ialah hadza, yang sebetulnya qalu. Pada asalnya qalu hadza sahirun kadzab. Seterusnya adalah wa qala ta'ala bal ibadum mukramun. Yang bermaksud bahkan ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Jadi ayat yang dihazafkan adalah hum, yang membawa makna mereka yang dikatakan menjadi anak saleh itu. Yang seterusnya, yang kedua adalah hazaf khabar. Qauluhu ta'ala akullu hadaimun wa dhilluha, surah Ar-Ra'd ayat ke-35, yang bermaksud makanannya kekal, tidak putus-putus, dan naungannya sentiasa teduh. Jadi perkataan yang digugurkan mengikut ilmuwan nahwu ialah daimun, yang menjadi predikat kepada subjek wa dhilluha. Seterusnya adalah wa qala ta'ala laula antum lakunna mu'minin, surah Saba ayat ke-31, bermaksud kalaulah tidak kerana kamu, itulah kami sudah menjadi orang yang beriman. Jadi ayat yang dihazafkan di sini adalah al-hadirun, ayat hadirun, yang merupakan predikat kepada subjek kata ganti nama antum. Itu jadi pada asalnya laula antum hadirun. Seterusnya, yang ketiga adalah hazaf maf'ul. Hadza fa'il masdarnahu qala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, surah Yunus ayat ke-25, yang bermaksud dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi perkataan yang digugurkan di sini ialah itu manusia secara umum, kerana dakwah ke jalan syurga adalah umum kepada seluruh manusia dan tidak dikhususkan kepada orang yang tertentu. Yang keempat adalah hazaf maf'ul. Qauluhu ta'ala innal ladzina ittakhadhul ijla, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menyembah anak lembu itu. Jadi perkataan yang dihazafkan di sini adalah ilaha, yakni patung. Perkataan yang digugurkan ialah ilaha. Selepas kata nama ijla merupakan maf'ul. Ya, maf'ul bagi ittaqatu. Yang terusnya adalah fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, surah As-Sajdah ayat ke-14, yang bermaksud dikatakan kepada mereka oleh sebab kelalaian kamu, maka rasalah azab siksa kerana kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Jadi perkataan yang digugurkan adalah al-azab,
yang merupakan maf'ul, itu kata objek kepada kata kerja fazuku. Seterusnya adalah yang kelima adalah hazaf huruf ma'ani. Qauluhu ta'ala, qalu tallahi tafta'u. Surah Yusuf ayat 85. Jadi pada asalnya ayat ini adalah qalu tallahi la tafta'u, tapi ayat huruf ma'ani la dia dihazafkan dan hanya menjadi qalu tallahi tafta'u. Seterusnya qaulul amrul qais faqtu yaminallahi abrahu qa'idan wa laqata'u ra'si ladayka wa awsali. Jadi perkataan yang dihazafkan adalah sama juga huruf la. Jadi perkataan yang sebetulnya adalah faqtu yaminallahi la abrahu qa'idan. Seterusnya wa qaulu 'asimun manqari ra'aitul khamra jamidatan wa fiha wa laqata'u ra'si ladayka wa awsali falallahi ashrabuha hayati wa la ashqi biha abadan nadiman. Ini pun sama juga, yang dihazafkan adalah huruf la. Jadi perkataan asalnya adalah falallahi la ashrabaha hayati. Seterusnya adalah yang keenam, hadzaf mudhaf. Hadzaf mudhaf wa qauluhu ta'ala was'alil qaryati allati kunna fiha. Surah Yusuf ayat ke-82 yang bermaksud, dan bertanyalah kepada penduduk negeri ini Mesir tempat kami tinggal berdagang. Surah Yusuf ayat ke-82. Jadi ayat Al-Quran di atas mempunyai pengguguran kata, yakni kata nama ahli, kata nama mudhaf ahli sebelum kata qaryati. Jadi was'ali ahli qaryati. Dan seterusnya adalah waqala ta'ala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, yang bermaksud hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ayat yang dihazafkan di sini adalah kata nama mudhaf, itu sadda sebelum kata Ya'juj, yaitu sadda bermaksud tembok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Amar Akmal bin Ismail. Uridu an atakallam ani hadful mudafu ilay, jar wal majrur, al mawsuf, as-sifat, al-syarat, jawab al-syarat, wal qasam. Awalan, hadful mudafu ilay. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. Yakni, dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam, serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay layalin. Jadi perkataan layalin ini digugurkan ataupun dihadafkan, yang mana pada asalnya berada selepas perkataan bi ashrin dengan maksud malam. Thumma hadful jar wal majrur. Al-mithal al-awwal qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an. Yakni, mereka telah mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang lain, yakni yang buruk. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay bi sayyi'in wa bi salihin. Jadi dalam potongan ayat ini ada dua perkataan yang dihadafkan. Yang pertama, perkataan bi sayyi'in yang pada asalnya berada selepas perkataan salihan dengan makna yang buruk. Manakala perkataan yang kedua ialah bisalihin, yang mana pada asalnya berada selepas perkataan sayyi'an dengan makna yang baik. Al-mithal tsani qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim
wala dzikrullahi akbar, yakni dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay min kulli syai', yang mana berada selepas kalimah akbar dalam ayat Quran, yang membawa maksud daripada yang lain. Thumma hadhaf al-mawsuf. Al-mithal al-awwal qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa indahum qasiratut tarfi 'ainun, yakni sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melain kepada mereka lagi yang amat indah luas matanya. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay hurun. Jadi perkataan hurun ini berada selepas perkataan wa'indahum yang membawa maksud bidadari. Al-mithal tsani qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man taba wa 'amila shalihan, yakni dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay amalan, yang mana perkataan amalan ini berada selepas kata kerja amila yang membawa makna amalan. Thumma hadhaf as-sifat fi sabil al-misal qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yakni Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay syadidin ba'da kalimah ju'in wal 'azim ba'da kalimah khaufin. Jadi kalimah syadidin yang dihazafkan berada selepas perkataan ju'in dalam ayat Quran, dan kalimah azim yang dihazafkan berada selepas perkataan khaufin dalam ayat Quran yang membawa maksud teramat sangat. Thumma hazaf syarat. Famathalan qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah, yakni katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay in qulta lahum uqima yuqimu. Jadi kat sini perkataan ataupun kalimah syarat yang dihazafkan ialah uqima, yang berada sebelum yuqimu dalam potongan ayat di atas, yang membawa maksud suruhan kepada mereka untuk mendirikan, maka mereka akan mendirikan solat. Thumma hazaf jawab syarti ala sabilil misal qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi, yakni katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran itu datang daripada Allah dan kamu mengingkarinya. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay alastum zalimin. Jadi jika dia teliti betul-betul maksud bagi potongan ayat Al-Quran di atas ini, tiada sambungan ataupun dibuang jawab syarat itu, iaitu perkataan ataupun kalimah alastum zalimin ini merupakan jawab syarat bagi kalimah ataupun potongan ayat Quran di atas yang membawa maksud adakah kamu tidak adil. Thumma hadhaf al-qasam. Famathalan wa dhalika ka qawluka bi af'alanna. Al-kalimatul mahdhufah fi hadhihi al-ayah ay wallahi. Jadi kat sini perkataan wallahi adalah merupakan perkataan qasam yang digugurkan, yang berada sebelum kalimah la af'alanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nur Luqman bin Nurdin. Raqam الطلاب 0 و4 و8 و9 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 048 999. Tamam.
الآن أنا أريد تتكلم عن الموضوع في الإيجاز حذف. سأواصل نقاش حول عن الإيجاز، لكن قبل ذلك سأعود مرة أخرى عن التعريف وعن الإيجاز من الأول. إذن الإيجاز هو حذف يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعني المحذوف. Jadi al-ijaz memberi makna dengan menggunakan cara, dengan konsep yang dibuat al-ijaz ini adalah konsep membuang sebahagian kata atau kalimah yang disertai dengan kita panggil qarinah, diterjemahkan iaitu indikator, yang menunjukkan bahawa adanya lafaz yang dibuang daripada kalimah tersebut. Dan itu adalah ijaz dari konsep balaghah. Maknanya bila sebut ijaz, adanya lafaz yang dibuang. Antara yang anda nak petik kat sini adalah kata daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang disebut dalam kitabnya Al-Ijazul Quran, yang mana beliau menakalkan bahawa ada beberapa sebab adanya pembuangan, yakni ijaz tersebutlah. Kerana apa ijaz berlaku? Semata-mata untuk meringkaskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menghindari dari kesia-siaan, kerana memang sesuatu itu jelas. Jadi bila sebut tentang ijaz, sesuatu kalam bukanlah sekadar untuk meringkaskan, tapi untuk mengelak daripada pengulangan kata yang disebut dengan kesia-siaan. Dan antara kita dapat tengok al-i'jazul Quran, antara keistimewaan Quran yang mana tidak adanya kata-kata yang berulang dengan sia-sia. Seperti mana yang dinakalkan bahawa kalamnya Sayyidina Rasul itu datangnya wahyu dari Allah, dan kalamnya Sayyidina Rasul itu tidak akan ulang kerana kesia-siaan. Sebagai contoh, kita ambil hadis Nabi la taghdab, Nabi ulang sebanyak 3 kali. Jadi ulama mensyarahkan Nabi tak akan sebut la taghdab sebanyak 3 kali dengan sia-sia. Seperti mana juga kalamnya Sayyidina Rasul yang mengatakan bahawa dahulukan ibu kamu, dan seterusnya bahawa bapa kamu. Jadi menunjukkan kalamnya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah pengulangan yang sia-sia. Jadi kat situ kita nampak antara contoh yang paling jelas pada kalamnya Nabi dan Al-Quran itu sendiri. Jadi yang kedua, disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bagi mengingatkan bahawa waktu tidak cukup untuk kalam sesuatu tu, untuk menunjukkan bahawa waktu tak cukup untuk cakap semua benda. Jadi dibuang sedikit, makna tetap sama, dan makna tidak pernah berubah walaupun terkurang. Jadi berakibat untuk meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Dia nak elak daripada tertinggalnya yang utama, daripada sibuk pengulangan sesuatu benda sehingga yang utama tak disampaikan. Jadi itu antara dua sebab yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sawasil anil fasal, hazaf jawab qasam. Jadi hazaf jawab qasam kat sini sebagai contoh ni anda bawa surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 5 dan surah An-Nazi'at juga pada ayat ke-10. Lihat kat situ boleh baca dan lihat pada kalimah yang dimerahkan, yang di-highlightkan pada warna merah. Takdir ba'athna wa tuhasibanna. Jadi nak menunjukkan jawab qasam kat sini dibuang. Apa dia jawab qasam? Iaitu pada kalimah dibangkitkan, yang pada ayat di atas terdapat yang kita dapati pembuangan sebahagian kalimat daripada ayat pada keseluruhan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, yakni pada jawab qasam. Yang ulama kata pada jawab qasam dibuang, iaitu sumpahlah qasam ni pada kalimat itu ba'asna tu, yakni kalau baca dibangkitkan, maknanya kalimat tu dihazafkan. Seterusnya ila hazaf pada hal keadaan, pada kalimah Assalamualaikum yang dimerahkan tu. Ini dengan bermakna selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu, maka amatlah baik balasan amal kamu di dunia dahulu. Jadi salamun alaikum adalah hal. Jadi kita tak kira ini bahawa ini azaf hal. Yang seterusnya ialah hazaf jumlah.
وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 127 ni dapat lihat bahawa ada jumlah yang dibuang. Menurut ulama balaghah dan ulama nahwu, ada jumlah yang dibuang daripada kalimah ini, iaitu pada sebelum kalimah Rabbana ditinggalkan, dibuang ataupun dibuangkan wahuma yaqulani, iaitu menunjukkan ada dua orang yang berkata, yang menunjukkan kepada siapa? Nabi Ismail dan Nabi. Kerana apa dia buang? Cukuplah dah ada nama kat situ, isim, dia menunjukkan dua orang. Jadi kita faham siapa yang berkata dua orang tu, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jelas kat situ, jadi dibuangnya wahuma yaqulani, iaitu dibuang jumlah tersebut. Kerana sudah cukup sampai maknanya. Bila mana disebut Ibrahim, maknanya disebut Ismail, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut. Dan seterusnya yang terakhir ialah hazaf pada jumal pada surah Al-Qasas ayat 24 dan ayat 25 yang menyatakan tentang satu kisah tentang Nabi Musa dan anak perempuan Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternakan mereka. Kemudian ia pun pergi ke satu tempat yang dia boleh berteduh. Lalu Nabi Musa berdoa dengan berkata, faqala rabbi innani lima anzalta ilayya min khairi faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Lalu pada ayat seterusnya Allah menyebut faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya daripada Nabi Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu. Lalu mereka pun berkata, qalas inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qasa 'alaihi qasas. Jadi mereka pun tersipu-sipu malu datang kepada Nabi Musa. Dan sebenarnya bapaku menjemput kamu untuk membalas budi kamu ketika mana memberi minuman binatang ternakan kami tadi. Jadi maka pun Nabi Musa datang dengan menyahut ajakan. Lalu Nabi Musa menceritakan tentang kisah beliau. Jadi dikatakan selamat engkau dari kaum yang zalim. Jadi nak sebut dekat mana hazaf jumal dia. Jadi ulama nahwu dan ulama balaghah berpandangan bahawa adanya beberapa kalimah yang telah digugurkan daripada ayat tersebut, iaitu pada sebelumnya kalimah faja'atu ihdahuma. Kita tengok pada awal pada ayat 25 surah Al-Qasas tersebut disebut faja'atu ihdahuma. Jadi ulama berpandangan bahawa sebelum kalimah tersebut beberapa kalimah yang dibuang daripada ayat tersebut. Jadi hazaf jumal kat sini faja'atu ihdahuma yang ada dimerahkan dalam slide tersebut. Boleh tengoklah untuk memudahkan. Jadi di situlah yang disebut hazaf jumal dia. Mungkin setakat itu je perbahasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datang dari diri kami yang lemah ini. Allahu a'lam bissawab.